bang? Melayu. Berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Hah? 2 orang. 2 orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton di www.tonton.com.my. Sarang lepas gian penagih serta pengedar dadah berkumpul sekitar Pandan Indah Ampang digempur pihak polis. Guna istilah garam kasar jadi taktik beli syabu bagi mengelak daripada dikesan pihak berkuasa. Saksikan operasi bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya bagi membantras isu penyalahgunaan dadah yang turut disertai wartawan Arisha Khalid. Habis ni apa? Tu garam kasar. Boleh rasa. Banyak tu saya letak rumah. Boleh. Tembok sampai surau dah. Baru makanan tak ada ni. Dah. Tahu. Okey, sabar. Demikian taktik seorang lelaki berusia 46 tahun yang menggunakan istilah garam kasar bagi menggantikan nama syabu dalam urus niaga pengedaran dadah. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya menjalankan operasi secara berkala dengan menggempur sarang lalok bagi membendung kegiatan penyalahgunaan dadah. Namun, taktik licik segelintir sindiket pengedaran dadah bagi mengaburi mata pihak berkuasa dikesan masih berleluasa. Di Pangsapuri sekitar Pandan Indah Ampang Jaya, kelibat seorang lelaki yang dipercayai masih aktif dalam kegiatan pengedaran dadah serta menjadikan rumahnya sebagai sarang hayal berjaya dikesan. Okey dah. Boleh. Masuk. Duduk. Saya bawa balik dari surau ni. Okey, saya pun baru dari surau. Jangan terima dari surau. Abang Isat tak Isat? Tanya dia dulu. Yuri boleh sangkut tak sangkut? Sampai dah lama. Ni ada corong. Balik sementara. Bagaimanapun, susulan penemuan beberapa paket plastik Lutsina yang mengandungi dadah jenis syabu di dalam biliknya, suspek cuba berdalih bagi mengelak dirinya dikenakan tindakan. Bilik abang ke? Ya? Bilik abang ke? Bilik saya. 15 tahun dah duduk sini. 12 tahun duduk sini. Tu Takkan banyak sangat garam kasar kau. Semua garam kasar je. Kenapa garam kasar? Boleh rasa. Apa ya? Saya kena tipu lah. Bagi RM50 dia bagi saya garam kasar. Play. garam kasar tu? Garam kasar. Berapa ringgit satu paket macam tu? RM50. RM50? Buat apa garam kasar? Dia tipu saya lah. Dia nak cepat, nak rushing. Saya pun rasa betul lah. Bawa balik saya rasa, bakar hitam-hitam. Nak beli garam kasar ke? Tak, saya nak beli syabu. Balik dah letak kaca bakar hitam baru saya tahu syabu. Nak jumpa balik, kalau jumpa saya tunjuk balik kat dia, nak return balik lah. Lepas tu berapa kerap beli? Kerap sebulan dalam 4-5 kali ke lah. 5 kali. Dapat dari mana barang tu? Itu nak kena cari tu lah. Ada setengah naik motor, ada setengah was lah. Pernah kena tahan lah? Pernah kena tahan. Bukan tak serik lagi. Kadang saya tak mencari. Orang datang hantar saya pun. Minta torek-torek. Itu saya bersorangan lah dengan mak. Mak kadang-kadang daripada rumah adik datang sini. Mak tahulah hisap dadah? Tahu nasihat-nasihat lah. Ya tak ada orang cuma. Tu lah degil kan. Siasatan turut mendapati suspek pernah ditahan 2 tahun lalu atas kesalahan memiliki serta mengedar dadah dan didakwa di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952.
garam kasar. Itu ialah suspek kononnya untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Namun selepas pemeriksaan, ternyata paket ini mengandungi dadah jenis syabu yang berharga RM50 sepaket berdasarkan dakwaan suspek. Ini memang sebenarnya dadah. So modus operandi yang kebanyakan trend digunakan oleh pihak-pihak penagih. Semua dia orang akan katakan untuk ubah suaikan dengan gantian garam untuk mengaburi mata kami lah. Tapi mata kasar kami memang boleh bagi tahu ini adalah merupakan barang dadah jenis syabu. Dalam satu paket tu, yang tu saya rasa dalam 1 gram lebih, yang lagi satu tu dalam lebih kurang 0.5. Dengan harga 0.5 tu dalam lebih kurang RM50 dan 1 gram tu lebih daripada RM100. Rentetan itu, suspek yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah sejak tahun 2000 bakal berdepan hukuman penjara tidak kurang 2 tahun atau sebatan tidak melebihi 9 kali jika sabit kesalahan. Lokasi sasaran kedua yang terletak sekitar Pandan Perdana Ampang Jaya turut dikesan pihak polis menjadi sarang melepaskan Gian. Lagi. Siapa dapat gua? Okey bang. Itu Melayu. Berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Ha? 2 orang. 2 orang. Sejurus polis berjaya memecah masuk 2 mat Gian sempat melarikan diri melalui tingkap kediaman. Lari. Namun, hasil ketangkasan pihak polis, kedua-dua suspek berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu berjaya diberkas. Buka. Kenapa? Bengkak ke sini? Rasa terjun. Tak ini. Terjun tadi? Tak. Ini memang gaut. Gaut. Kau terjun tadi dia? Tak ada. Saya memang kat bawah tadi. Macam mana kami masuk sini kau boleh ke bawah? Tak memang dia kat bawah kalau... Kau siapa? Ubat ke batu? Berat ais. Ha? Ais. Batu? Berapa lama hisap kau? Lama dah. Rumah ni gunung tak apa? Tinggal. Tinggal lagi? Botol serepa kat sini, botol hisap? Pak hisap? Bagi tahu betul? Ya. 2-3 orang. Kenapa kau start lari? Kalau isap. Tahu salah? Tahu isap salah. Lepas tu? Ni tindakan kau, lari. Minta maaf. Pemilik rumah berusia 60 tahun ini dipercayai masih giat menjalankan kegiatan pengedaran dadah walaupun mengalami penyakit kronik. Asal kau tak buka pintu? Saya pun tak tahu. Tadi tengah Mana dia. mungkin you ada telinga bukan tak ada telinga. Salah. You saya cakap pun you dengar. Tadi orang payung saya isapnya. Itu ayat biasa. Isap apa je selalu dekat sini? Aisyah. Ai. Angkat sekali lah. Dia pagi saya isap. Suspek turut mendakwa cacahan tatu harimau di lengan kirinya sebagai tanda tokan sejak 30 tahun yang lalu. Ini nama panggilan you Tiger. Tiger. Ada lah. Sebab you jual dadah lah. Dulu. Sekarang pun ada tak dapat lagi dadah kat sini dekat rumah you. Di rumah you Ya, tadi itu orang sewa memang. Dia lah hisap luar sana kan. Memang balik hisap Selalu lah setiap hari. Berapa tahun dah tu tattoo tu? Lama. Berapa? 30 tahun dah. Sekarang dah tak jadi lah. Tak lah. Saya kucing lah. Susulan itu, ketiga-tiga suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya bagi siasatan lanjut. Bagi tempoh kajian
Januari hingga Februari tahun 2024 bagi IPD Ampang Jaya khususnya, kita telah mencatatkan sebanyak 79 kes tangkapan bagi kes bekalan. Pembekalan ini bermaksud kes-kes bagi kes pengendaraan. Manakala 177 kes memiliki telah dicatatkan. Perkara ini adalah sentiasa menjadi keutamaan pihak Polis Ampang Jaya bagi memastikan daerah Ampang Jaya ini bebas daripada aktiviti pengendaraan dadah dan penagihan dadah. Dalam satu kenyataan pada 14 Mac lalu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein menafikan Malaysia sebagai negara pengeksport dadah, namun tidak menolak dakwaan bahawa negara ini dijadikan hub transit dadah dari negara segitiga emas sebelum dibawa keluar sempadan negara. Pihak polis akan terus cakna mengenai isu penyalahgunaan dadah di Malaysia. Ekoran sejak tahun 1983 sehingga kini, dadah masih menjadi musuh utama negara. Laporan Arisha Kalim, 999. Macam tarian tu, kalau macam ada hari event, kita akan, customer akan minta request untuk buat sexy dance. Premis hiburan dikesan beroperasi secara rahsia di dalam bangunan pusat perniagaan. Premis terbabit turut dipercayai menganjurkan pertandingan tarian gairah dalam kalangan pelanggan yang hadir. Wartawan Ainul Abdul Rauf menyertai operasi bersepadu yang digerakkan pasukan D3 bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman bersama Jabatan Agama Islam Negeri Selangor bagi membantras kegiatan tersebut. Apa lagi aktiviti buat selain tu? Itu saja. Dalam mengarahkan je lah you buat. Apa dia? Atas ni tarian. Iya. Iya. You nak apa? You minta izin. Dah minta izin dah. Your attitude please. What's your attitude? Tak ada mabuk lah. Tak ada. Oh. Tak ada. Tak minum air kok je, okey. Sebuah pusat hiburan di Petaling Jaya, Selangor yang beroperasi secara rahsia di dalam sebuah bangunan perniagaan digempur pihak polis D3 Bukit Aman dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor susulan disyaki menjadi port bagi individu beragama Islam berhibur. Kita nak buat pemeriksaan sahaja. Buat tenang. Boleh? Jangan guna telefon. Keluarkan IC masing-masing. Letak atas meja. Hasil pemeriksaan, majoriti pengunjung yang berada di premis terbabit merupakan individu warga tempatan dipercayai beragama Islam. Dalam pada itu, mereka juga disyaki melanggar Seksyen 18-1 Enactment Jenayah Syariah 1995 Negeri Selangor kerana meminum minuman yang memabukkan. Siapa ni? Cepat tampilkan diri ya. Jadi kamu tak pergi apa-apa? Kamu tak pergi apa-apa? Tadi suruh bagi saya tempat air dia. Duduk kat sini sampai semua selesai. Selain itu, premis hiburan terbabit dipercayai telah beroperasi hampir 2 bulan tanpa lesen yang sah dan menyediakan minuman keras tidak bercukai kepada pelanggan. Di sini. Tengok atas sini. Itu lesen. Yang jauh minuman keras. Pusat hiburan. Nanti kita akan bawa balik ni untuk buat pemeriksaan urin. Ni apa ni? Bulan. Keluarkan. Ada apa-apa barang salah tak dalam? Ada, tuan. Ha? Ada. Keluar aku cek. Ada, tuan. Cek kan, tuan. Ni apa? Ini ubat. Panadol dipecah. Selain menyediakan minuman keras kepada pelanggan yang hadir,
Pemilik premis hiburan ini turut dikesan menjalankan kegiatan tidak bermoral iaitu pertandingan tarian dalam kalangan pelanggan di mana hadiah bagi pemenang pertandingan itu merupakan minuman keras berharga sekitar RM200. Selalu apa lagi aktiviti buat selain tu? Itu saja. Dalam mengarahkan je lah you buat. Apa dia? Atas ingat tarian Iya. presiden. Iya. Siapa bos lah suruh buat itu aktiviti. Aktiviti siapa begitu? Ya, memang macam tak malam macam tu. Tidaklah. Kerja apa? Saya sebagai marketing di sini. Marketing. Ya betul. Berapa lama dah kerja sini? Baik, baru tak sampai 1 bulan lagi kerja sini. Sebab kelab ni baru tak sampai sebulan lagi beroperasi. Kerja sini buat apa je? Bawa panggil customer, lepas tu serve customer je lah macam tu. Boleh cerita sikit, tadi ada bagi tahu kat tuan tu yang pasal tarian kan, boleh cerita? Okey, macam tarian tu kalau macam ada hari-hari event, kita akan customer akan minta request untuk buat sexy dance. So bila dia buat sexy dance, DJ akan panggil 5 orang perempuan untuk menari di hadapan. Setiap hari ada ke? Tidak. Hari-hari event saja. Menurut Ketua Penolong Pengarah D3 Atip Som Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Sofian Santong, pertandingan tarian gairah turut dipromosikan menerusi laman sosial rasmi premis hiburan berkenaan. Wanita warga asing berusia 23 tahun ini disoal mengenai keberadaannya di premis terbabit, ekoran dipercayai gagal mematuhi Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Daripada mana? Indonesia. Indonesia. Berapa lama dah masuk sini? Daripada 2022. 2022. Dia datang sini dengan siapa? Dengan kawan. Tadi memang seorang dengan staf sini, dia cakap nak lepak je sebab first saya masuk sini. Ni first time lah masuk sini? First. Saya nak lepak je, bukan ada mabuk pun. Tak mabuk pun lah tadi? Tak ada mabuk lah. Tak ada mabuk? Tak ada. Tak ada minum? Tak ada. Saya minum air kok je, okey. Islam? Islam tak boleh pakai macam ni kan? Saya daripada Indonesia, saya dulu kerja DJ kat Indonesia. Dekat sini memula, saya ikut, saya kena jual ejen. So, diorang tak bayar, saya lari. Kerja mana kat sini? Tak ada kerja. So, pasport sah lagi lah? Tak ada. Ejen pegang, saya lari. Semua barang saya tinggal, saya lari. Ejen tu dah balik Indonesia. Dia memang selalu jual orang. Serbuan jam 3.30 pagi yang diketuai Pegawai Turus D3 JSJ Bukit Aman, DSP Basirun Abdul Karim terbabit turut berdepan tindakan seorang pelanggan yang disyaki cuba menimbulkan kekecohan ketika pihak berkuasa menjalankan pemeriksaan. Kita ni kerja apa? Okey, faham. Faham? Tak tahan. Tak, you kena bekerjasama dengan polis. Ya, sorry. Tapi saya tak tahan. Tak, you faham. You kena kerjasama dengan polis. You nampak tak polis tengah kerja? Faham. Faham. Saya faham. Kita datang untuk buat operasi, you kena ikut dan kerjasama dengan kami. Faham. Bukan menjerit-jerit dekat sini. Ini bukan kita datang rumah you, kita tangkap dekat rumah you. Faham. Apa? Kita izin. Dah minta izin dah. Your attitude, please. What's your attitude? Okey. Your attitude, please. Okey. Talking to who? Okey, sorry. And you think I'm stupid? Ya. You datang sini, kita tahan dalam pukul 3 lebih. Ya, faham? Salah tak salah? Salah. Kalau kau dah salah, ikut je lah arahan daripada pihak berkuasa. Operasi bersepadu melibatkan 4 pegawai dan 18 anggota bahagian D3 JSJ Bukit Aman itu turut disertai seramai 25 pegawai daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, JAIS. Gara-gara melanggar enakmen jenayah syariah 1995 Negeri Selangor kerana berkelakuan tidak sopan di tempat awam, majoriti pengunjung beragama Islam diberikan borang amar oleh pihak JAIS bagi menjalani program pemulihan akhlak. Selepas ini, okey, mana yang ada borang ni, standby 1 hingga 2 Jun 2024 kita akan buat program tu. Okey, dan tuan-tuan dikehendaki hadir. Okey, nanti kita akan call
Okay, tempat apa semua kita akan call. Faham tak? Okay, sekiranya tuan-tuan tidak hadir, okay, kita akan ke next step untuk ke mahkamah dan sebagainya. Okay, jadi pilih nak yang mana, yang senang ke yang susah? Manakala 5 individu termasuk 2 warga asing telah ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk tindakan lanjut mengikut Akta Eksais 1976 Pindaan 2019 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Selangor serta Akta Imigresen 1959 Palang 63. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Seorang ibu tergamak mengelar bayi lelaki berusia 1 tahun 6 bulan sebelum menghantar gambar mangsa yang berlumuran darah kepada suami melalui kiriman WhatsApp. Kejadian yang berlaku di sebuah perumahan sekitar Pasir Gudang, Johor pada 16 Mac lalu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan terhadap seorang wanita berusia 32 tahun selepas dipercayai mengelar bayi lelakinya berusia 18 bulan sehingga maut sebelum menghantar gambar mangsa yang berlumuran darah kepada suaminya melalui aplikasi WhatsApp pada 16 Mac lalu. Kejadian jam 1.30 tengah hari di sebuah rumah sekitar Taman Cahaya Masai Johor Bahru tersebut telah mengakibatkan kanak-kanak terbabit meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami luka kesan kelar di bahagian leher. Menurut Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintenden Muhammad Suhaimi, suspek ditempatkan di Hospital Permai bagi tujuan pemeriksaan kesihatan dan tahanan reman telah dikenakan kepada suspek bermula 17 sehingga 23 Mac depan bagi siasatan lanjut. Polis dalam proses melengkapkan siasatan kertas inkuari polis orang hilang susulan kes kehilangan kanak-kanak perempuan Siti Dia Batrisha Muhammad Chairil Anwar yang ditemui pada 17 Mac lalu. Kanak-kanak berusia 12 tahun itu yang dilaporkan hilang dari rumahnya di Perumahan Awam Seri Selangor, Jalan Sanpeng sejak 12 Mac lalu ditemui oleh orang awam di kawasan Seri Rampai Wangsa Maju kira-kira jam 2.20 pagi. Kanak-kanak berkenaan dikatakan tidak mengalami sebarang kecederaan ketika ditemui. Namun, siasatan lanjut diteruskan bagi mengenal pasti punca kejadian serta perkara yang berlaku sepanjang kanak-kanak itu dilaporkan hilang. Gara-gara salah faham, 2 kenderaan dipercayai terbabit dalam satu insiden kejar-mengejar sekitar Jalan Kapar, Kelang pada 12 Mac lalu. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 4 petang itu berjaya dirakam kamera papan pemuka sebuah kenderaan sehingga tular di media sosial mencecah lebih 5,000 jumlah tontonan.
Memang tengoklah, kalau boleh dapat tengok dia punya kereta nombor, kita report saja, polis bagi tahu itu kereta nombor lah. Saya tak akan pergi kerja sama dia. Dia orang pun sudah kerja. I don't think that's the way lah. Dangerous. Memang dangerous. You kerja kalau dia ada pistol ke apa, then where are you going to hide? Betul tak? So better not lah. Dapat dia punya kereta nombor, call polis, panggil polis, marilah. Itu sajalah kita. Kalau saya buat ini macam saja. You langgar orang, you mesti mau stop mah. Takkan you lari mah. Sebab kita punya salah. Macam I cakap, kalau you lari, orang sudah dapat you punya kereta nombor, dia pergi report, you pun kena juga. So myself, you punya salah, you tahu you punya salah, go and help people lah. Kalau ada phone kan, so I mean, I will immediately record lah if I have time. No, you can't take law into your own hands every time. Yes. You know, so you got to do the right thing, and if you get his number plate, that is good enough. If it's like this, you know, langgar lari, traffic light and all that, you should do what's necessary, which is go by the law. You know, if you hit someone, stop the car and help that person. Okay. But other than that, if you guys really have that fear, run to the police station, turn yourself in. If it's safe for me to block, and if I am at that point on the road, I would help. You know, it's no doubt. I would definitely help. But if it's jeopardizing other cars, if I'm going to hit another car, no. Why would I want to do that? You know, just if I can help to at least record the details of the car, that's good enough for our Malaysian police to do their job. Pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Utara mengesahkan insiden berkenaan dan hasil siasatan awal mendapati kenderaan itu dipercayai melanggar lampu merah sebelum merempuh sebuah motosikal dalam kejadian berkenaan. Dalam kes ini tidak ada apa-apa unsur-unsur jenayah. Cuma selisih faham di antara pengadu dengan ejen dengan pemilik kenderaan tersebut. Itu saja sebenarnya. Selepas pihak polis menjalankan siasatan, didapati sebenarnya pemilik asal Toyota Vios itu dia minta tolong daripada kawan dia supaya ambil kereta daripada pengadu, orang yang sambung bayar. Cuma silapnya di sini dia membawa kereta itu, memandu kereta itu secara melulu dan membahayakan kepada pengguna jalan raya yang lain. Itu silap dia. Sehingga menyebabkan ada satu kejadian kemalangan berlaku. Dia telah melanggar satu pengguna motosikal lah. Jadi pengguna motosikal pun dia ada buat laporan polis dan dia dapati ada kecederaan ringan-ringan lah. Susulan itu, pihak polis dalam usaha mendapatkan pemandu kenderaan jenis Toyota Vios itu bagi merakam keterangan berhubung insiden berkenaan. Mereka memang ada perjanjian, ada agreement di antara ejen, di antara pemilik asal, pemilik kenderaan dengan pengadu, orang yang nak sambung bayar itulah, mengatakan sambung bayar kereta ni. Pembayaran telah dibuat. Pengadu telah tunjukkan semua dokumen-dokumen ada, risi-risi semua ada, mengatakan dia sudah bayar kepada ejen. Cuma mungkin ejen tu lambat bayar kepada pemilik asal ke ataupun kepada bank, sehingga pemilik asal ni dia mungkin dah tak puas hati lah. Dia punya rekod mungkin terjejas, bank statement tak berapa cantik. Sebab tu dia arahkan kawan dia supaya ambil kereta tu. Sepatutnya jumpa dengan orang yang pengadu ni, bincang balik macam mana pembayaran. Tiba-tiba dia orang datang, start kereta, so bagi pengadu dia ingat kereta ni dicuri. Padahal sebenarnya bukan curi. Cuma sambung bayar ni, pembayaran ni mungkin lambat ataupun tak sampai kepada pemilik asal. Itu aja cerita. Kertas siasatan melibatkan kejadian itu akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu serta membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jual saya beli sama Indun. Sama Indun? Mewah-mewah. Owner apa? Tak tahu? Owner tak tahu lah saya. Kenderaan persendirian seperti kereta dan motosikal yang terdapat kesalahan melampau berdepan dengan tindakan sita. Namun, ada pemilik kenderaan yang membuat keputusan untuk tidak menuntut kembali kenderaan mereka sehingga dilelong. Wartawan Syukri Ibrahim mengupas isu berkenaan bersama Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Melaka.
Satu operasi khas motosikal dan teknikal kenderaan dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan Melaka bagi memantau kenderaan yang berada di atas jalan raya supaya mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Seramai 40 anggota yang terlibat dalam operasi ini turut menjalankan operasi sebagai preman, anggota motosikal dan sekatan jalan raya. Pengeluaran saman dan juga proses sitaan dijalankan mengikut kesalahan. Notis mahkamah juga boleh dikeluarkan jika kesalahan melibatkan perbicaraan. Taklimat operasi disampaikan oleh Khairul Aswad Abdul Halim selaku Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Melaka. Dan semua kenderaan yang disita akan dikumpulkan di lokasi yang telah ditetapkan. Semua jenis kenderaan termasuk kereta, motor lori ataupun bas jika ada. Okey. Dan bagi pemandu warga asing, saya mohon tuan-tuan teliti dan semak dokumen-dokumen perjalanan dan sebagainya untuk kita semak sama ada dia layak memandu ataupun tidak. Dan lain-lain saya ingat kepada ubah suai ekstrim jika ada. Tepat jam 3 petang, kesemua anggota yang terlibat bergerak menuju ke lokasi sasaran di Masjid Tanah Melaka. Sekatan jalan raya dilakukan bagi pemeriksaan lesen memandu dan cukai jalan kenderaan termasuk persendirian dan perdagangan. Susulan itu, kenderaan yang diragui akan diminta untuk berhenti bagi tujuan pemeriksaan lanjut. Kesalahan ubah suai motosikal secara melampau turut dipantau. Dalam operasi ini, seorang penunggang motosikal warga asing turut dikesan dan berdepan kemungkinan tindakan sitaan. Motor ini kena jual, saya beli sama Indun. Sama Indun? Mewah-mewah. Owner apa? Tak tahu? Owner tak tahu lah saya. Owner tak tahu siapa? Angkat je lah. Banyak lagi kawan beli macam? Banyak kawan lagi beli macam? Tak tahu lah, saya satu saja ada. Oh, satu saja. Kawan tak nak beli? Tak tahu lah ya. Tidak memiliki lesen memandu dan tiada cukai jalan mengakibatkan motosikal warga asing ini disita. Seorang penunggang motosikal tidak berlesen mengubah suai exhaust sehingga menyebabkan bunyi bising telah ditahan. Penunggang motosikal warga asing ini ditahan kerana tiada lesen memandu dan tiada cukai jalan. Kesalahan apa? Ada lesen. Ada lesen. Tahu dah. Motor siapa? Motor kawan. Motor kawan. Memang hari ni je pinjam ke sebelum ni pakai? Pinjam. Pinjam. Lama ni pakai pinjam lah. Tak ada sewa, tak ada apa kan? Memang pinjam kan? Betul. Kawan orang mana? Orang sama orang Indo. Orang Indo juga? Motor ni nama dia? Betul? Nama dia apa? Sudirman Okay, kita cek. Lotek ada? Cukai jalan? Pun mati juga? Hasil proses dokumentasi mendapati dokumen perjalanan miliknya juga telah tamat tempoh. Pihak JPJ telah menyita motosikal miliknya kerana status pemilikan disyaki palsu. Pemeriksaan ke atas kenderaan lain yang melakukan kesalahan yang tidak melibatkan status sita hanya diambil tindakan dengan pengeluaran saman. Kesemua motosikal ini disita atas pelbagai kesalahan dan akan dibawa ke depoh kenderaan sita JPJ Melaka.
Pemeriksaan juga dilakukan ke atas kenderaan perdagangan dan status kenderaan boleh disemak dengan sistem aplikasi khas JPJ yang membolehkan ianya disemak secara langsung. Kenderaan yang melakukan ubah suai berlebihan diperiksa dan dipastikan tahap keselamatannya untuk berada di atas jalan raya. Beberapa kenderaan mewah turut diperiksa bagi tujuan pengesahan status pemilikan yang sah mengikut rekod Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Kegiatan klon kereta mewah yang kebanyakannya dibawa masuk dari negara jiran ini boleh mengundang padah sekiranya terlibat dengan kemalangan kerana tiada perlindungan insurans yang sah. Pemandu wanita kereta berwarna hitam ini mempunyai cukai jalan yang sudah tamat tempoh dan tidak memiliki lesen memandu yang sah. Sebanyak 428 kenderaan telah diperiksa dalam operasi ini dan kesemua kereta yang disita akan dipandu oleh anggota JPJ untuk dibawa ke depoh kenderaan sita JPJ Melaka. Manakala motosikal yang telah disita akan dibawa menggunakan lori ke depoh kenderaan sita. Sebanyak 14 buah motosikal telah disita dan tindakan akan diambil ke atas pemilik selepas pemeriksaan teknikal penuh dijalankan. Objektif HEDA ini untuk memaksimumkan pematuhan keselamatan daripada pengguna jalan raya di kawasan Tanah Air dan pada umumnya di negeri Melaka supaya dapat mengurangkan kemalangan dan juga membantu meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya berkaitan dengan peraturan dan undang-undang jalan raya. So sebanyak 156 saman dikeluarkan pada hari ini, yang mana 92 melibatkan kenderaan motosikal dan 64 bagi kenderaan lain Dan kala pada hari ini 4 notis arah periksa yang dikeluarkan dan juga 4 notis PG1 ataupun arah larangan penggunaan dikeluarkan. 17 notis sita dikeluarkan yang melibatkan 14 motosikal dan 3 motorkar. Tindakan yang kita ambil kalau sekiranya pengguna-pengguna berkenaan gagal mematuhi takhir mahkamah ke ataupun saman yang kita keluarkan, kita akan tindakan untuk menyerah hitamkan kenderaan berkenaan. So kenderaan berkenaan tidak dapat memperbaharui LKM ataupun LKM kenderaan berkenaan sehingga selesai kes di mahkamah ataupun menyelesaikan kompaun yang mana yang berdahulu. Kesemua kenderaan yang disita perlu melalui proses pemeriksaan dan lulus untuk kembali layak digunakan di atas jalan raya. Kenderaan-kenderaan yang tidak dituntut akan melalui proses lelongan awam yang dilakukan oleh pihak JPJ bagi melupuskan kenderaan dari depo sita kenderaan ini dan memberi ruang untuk penyimpanan kenderaan lain yang disita. Kebanyakan kenderaan perdagangan dan juga kereta mewah yang tidak dituntut oleh pemilik melibatkan kenderaan yang terlibat dengan kesalahan jenayah lain seperti kereta curi atau dijadikan kereta klon dan sebagainya. Kesemua motosikal yang disita di depo penyitaan JPJ Melaka ini boleh dituntut oleh pemilik selepas saman dibayar dan spek motosikal kembali kepada keadaan yang asal. Laporan Syukri Ibrahim 999. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.